Saya belum habis lagi. Sebab Silakan. ada satu bahagian. Ha. Mesti ramai tanya, bagaimana pula kalau lepas pihak polis Malaysia buat siasatan awalan dengan bantuan ataupun tanpa bantuan Scotland Yard sekalipun, mereka dapati tidak ada asas RPK. Tidak ada apa-apa di tangan RPK. Tidak ada apa-apa maklumat yang diperoleh oleh RPK. Ianya satu tohmahan jika itu hasil siasatan. Maka apa yang boleh dibuat? Banyak yang boleh dibuat dari segi perundangan. Sekali lagi, dengan permintaan rasmi oleh Pejabat Peguam Negara Malaysia kepada Pejabat Peguam Negara United Kingdom, maka permohonan ekstradisi boleh dibuat terhadap RPK. Bawa balik Malaysia. Untuk dihantar pulang ke Malaysia. Dan melalui proses ekstradisi tersebut yang akan memakan permohonan untuk difailkan di Mahkamah England untuk membawa dia pulang. Kemudian beliau boleh, jika dibawa pulang, dituduh di Malaysia di bawah mana-mana section peruntukan undang-undang mana yang beliau langgar, seperti membuat laporan palsu, ada report tulisan palsu yang menjejaskan keharmonian institut kehakiman negara. Itu boleh juga menjadi satu kesalahan di bawah akta hasutan. Dan juga di bawah jenayah fitnah jenayah section 500 kanun kesiksaan. Yang tadi section 3 akta hasutan. Dan mana-mana section lain termasuk multimedia dan sebagainya yang bagi saya adalah undang-undang kecil yang tidak relevan kepada undang-undang berat seperti fitnah kepada hakim, fitnah jenayah terhadap hakim dan hasutan terhadap sistem kehakiman negara. So, ada caranya. Jadi Azam Baki ataupun Akhril Sani ataupun mana-mana pemimpin politik wajar bersabar dan patut minta pihak polis menyiasat laporan polis Nazlan yang Arif Nazlan telah membuat dengan penuh hormat. Balik kepada soalan sampingan. Kalaulah hakim tidak boleh disiasat, takkan Hakim Nazlan buat laporan polis? Betul. Jadi kenyataan pihak pembangkang sama ada Lim Guan Eng, Anwar Ibrahim, juga Majlis Peguam, saya kena nyatakan di sini, terdapat satu kenyataan oleh pengerusi Majlis Peguam sekarang ni, meletup pula bunga api. Masih orang meraihkan. Masih lagi Hari Raya. Ya. Jadi ada satu kenyataan pengerusi Majlis Peguam, Catherine Yeo ke something, pengerusi baru yang dilantik bulan Februari, yang mengatakan hakim tidak boleh disiasat adalah bagi saya salah. Bagi dia mengatakan bahawa hakim perlu melalui tribunal seperti mana yang diperuntukkan di bawah perkara 125 Perlembagaan Persekutuan adalah tidak tepat. Izinkan saya jelaskan. Silakan Haji. Perlembagaan Persekutuan memang ada peruntukan perkara 125 pasal 3 yang mengatakan bahawa terdapat prosedur jika kita ingin mengambil tindakan ke arah pembuangan mana-mana hakim berkaitan dengan konduk tindak tanduk beliau. Tindak tanduk ini tidak semestinya jenayah. Contohnya, saya bagi satu contoh. Seorang hakim yang diketahui atau wujud harap-harap bukan di dalam industri atau bukan dalam bidang kuasa Malaysia, yang suka mabuk di tengah jalan, membuat kacau ataupun mengganggu perempuan di khalayak ramai, tidak semestinya yang merupakan jenayah, mabuk dan sebagainya. Tapi ada satu kondak yang tidak diizinkan dari segi etika, kondak hakim. Maka dari sudut kondak itulah boleh diwujudkan, ditubuhkan tribunal untuk mendapati atau menentukan ada atau tidak dia bersalah melanggar kondak-kondak tersebut dan menjurus kepada kemudiannya jika ia untuk dibuang daripada jawatan. Tapi tribunal tidak akan mempunyai bidang kuasa untuk membuat siasatan jenayah. Mereka tiada bidang kuasa jenayah. Tribunal ni? Tribunal tidak boleh. Tribunal kehakiman tiada bidang kuasa jenayah. Kalau dia mendapati ada juga kesalahan jenayah dilakukan, mereka tidak boleh jatuh hukum di bawah tribunal. Ianya masih di bawah mahkamah biasa. Yang cuma boleh bergerak selepas pihak siasatan, polis ataupun pihak penguat kuasa telah selesai siasatan, majukan kertas siasatan kepada Peguam Negara sebagai pendakwa raya untuk bawa pertuduhan di mahkamah. Pertuduhan tidak boleh dibawa di tribunal. Nak lengkapkan jawapan ini supaya rakyat jelas. Tidak masuk akal untuk dikatakan jika itu dimaksudkan oleh Presiden atau pengerusi Majlis Peguam
Tidak masuk akal jika dikatakan hakim tidak boleh disiasat langsung di bawah jenayah dan perlu dibawa di tribunal. Sebab apa? Contoh, kalau misal kata ada Hakim Fazli dilantik jadi hakim Mahkamah Tinggi, insya-Allah. Dan kemudian malangnya, nauzubillah, terjumpa satu mayat di perkarangan rumah Hakim Hakim Fadli. Apabila dibuat bedah siasat, didapati mayat tersebut telah pun ada kesan-kesan tetakan, yakni kematian dia bukan semula jadi, bukan biasa, ada unsur-unsur jenayah. Bukankah polis kena siasat? Polis kena siasat. Nah, mayat dijumpai di mana? Di perkarangan hakim, rumah hakim tersebut. Bukankah waktu itu maka hakim antara orang yang akan disiasat? Perlu. Betul. Jadi kalau kita terima sebulat-bulatnya kenyataan pengerusi Majlis Peguam, semata-mata dia pengerusi Majlis Peguam, mungkin dia pengerusi, tapi dia bukan pengerusi saya secara peribadi, maka maksudnya tidak boleh disiasat lah. Kes kematian yang jumpa mayat di perkarangan rumah mana-mana hakim. Itu sebab saya mengatakan kedaulatan undang-undang kena dipahami dari segala sudut. Jangan dibuat kenyataan yang mementingkan pihak itu sendiri semata-mata kerana isu tersebut, semata-mata kerana ini melibatkan isu Hakim Nazlan SRC dan dengan hormat telah membuat laporan polis dan merupakan hakim yang mendapati Najib Razak bersalah di bawah 7 pertuduhan SRC, maka kita khawatir apa yang berlaku dengan keputusan tersebut. Itu perkara lain. Isu keputusan kes Najib dalam SRC berada di Mahkamah Persekutuan. Jika ada asas untuk menyiasat Nazlan, dan jika Nazlan disiasat, maka kalau apa sekalipun yang berlaku dengan isu sabitan Najib tersebut, itu kedaulatan undang-undang tentukan. Tak ada kena-mengena. Tak boleh. Kalau kita khususkan kepada satu isu saja, kita kena tentukan Najib tak bebas, itu menyalahi kedaulatan undang-undang. Saya sering tekankan, semacam mana siapa yang buat salah dalam jenayah 1MDB SRC wajib didapati bersalah dan dihukum, tapi orang yang dituduh wajib diberi segala hak pembelaan di mahkamah, termasuklah proses rayuan dan permohonan-permohonan perlu berkaitan dengan konflik kepentingan atau sebagainya di prosiding-prosiding yang akan ada di mahkamah. Itu hak beliau dalam menegakkan kedaulatan undang-undang. Biar 100 orang, bukan 10 orang yang bersalah bebas, selagi seorang yang tidak bersalah tidak bebas. Tetapi kalau orang bersalah, nak dapati bersalah, mestilah melalui proses undang-undang yang ketat. Sebab keadilan bukan saja perlu dilakukan, keadilan wajib nampak ianya dilakukan. Itu saya kena tekankan dengan khusus kepada pengerusi Majlis Peguam. Sebab beliau yang keluarkan kenyataan tersebut. Untuk menyudahkan bahagian ini, ada suatu daripada sebab pengerusi peguam dan beberapa pihak lain termasuk pemimpin politik pembangkang mengatakan kenapa tidak boleh disiasat hakim, merujuk kepada satu kes Mahkamah Agung di India yang mengatakan dalam kes itu bahawa apabila ada laporan dibuat terhadap hakim yang masih lagi memegang jawatan sebagai hakim, maka tidak boleh disiasat oleh pihak berkuasa selagi tidak dirujuk terlebih dahulu kepada pihak kehakiman. Terdapat dua perkara yang kita kena faham. Setiap kes mempunyai fakta dia sendiri. Di India terdapat undang-undang khusus tentang bagaimana seorang hakim boleh disiasat, sama ada jenayah ataupun kondak dan sebagainya. Malaysia, kita tidak mempunyai undang-undang akta khusus. Jadi hakim agung dan orang lain seperti biasa, termasuk rakyat marhain, tertakluk kepada undang-undang biasa dalam siasatan. Itu perbezaan yang pertama. Yang kedua yang lebih penting, dalam kes India tersebut, laporan dibuat oleh orang biasa terhadap hakim. Dan terus pihak berkuasa polis menyiasat. Tanpa memaklumkan kepada ketua hakim negara dan sebagainya. Di sini, laporan polis dibuat oleh siapa? Laporan polis dibuat oleh Hakim Nazlan sendiri, bukan orang lain. Jadi kalau Hakim Nazlan dengan terhormat minta polis tolong siasat, maka dengan kebenaran kehakimanlah
polis wajib siasat. Fakta itu berbeza dengan kes India. Tidak boleh sewenang-wenangnya pakai suatu kes dari Alaska, Antartika, Madagaskar dan mengatakan yang ini terpakai. Setiap undang-undang, setiap nas mempunyai latar belakangnya sendiri dari sudut perundangan. Setiap fakta kena dikaji. Jangan sembrono mengelirukan rakyat dengan memberi pendapat yang songsang. Sebab rakyat berhak untuk diberitahu apakah kedudukan kedaulatan undang-undang yang betul. Jadi secara rumusan berkaitan dengan isu ini, pertama sekali, ya, polis wajib siasat. Laporan Hakim Nazlan. Keduanya, Pesuruhjaya, SPRM, Azam Baki secara peramatang, secara salah telah membuat pengumuman kononnya Nazlan disiasat. Sedangkan beliau wajib menunggu siasatan polis sama ada RPK mempunyai asas membuat aduan tersebut atau tidak. Ketiganya, dalam menyiasat RPK, kita, peguam negara kita, wajib bekerjasama dengan peguam negara United Kingdom untuk menyiasat. Jika ada asas, baru teruskan dengan siasatan SPRM terhadap Nazlan. Kalau tiada asas, teruskan dengan siasatan dan pembawakan RPK ke Malaysia untuk pendakwaan di Mahkamah Malaysia. Itu prosesnya. Tribunal hakim tidak terpakai berlatar belakangkan kepada fakta aduan ini kerana itu secara khusus adalah berkaitan dengan tindakan atau konduk yang boleh membuang hakim daripada jawatannya. Dan sekarang ni mulai pada tahun 2009 kita sudah ada suatu kaedah-kaedah etika hakim yang menjadi asas untuk membawa tindakan seperti itu. Tapi ia tidak membabitkan bidang kuasa jenayah. Saya harap saya telah sentuh yang perlu.